تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu bapa, para pelajar sekalian, saya ingin memperkenalkan diri. Saya ialah Hajah Salawah binti Abdul Manaf, pengetua baru bermula 4 hari bulan 1 tahun ini di Sekolah Menengah Sultan Abdul Jalil. Sebelum ini saya pernah menjadi penolong kanan di sekolah ini pada tahun 2019. Jadi pada hari ini saya ingin menerangkan sedikit konsep PDPR kepada ibu bapa dan murid-murid sekalian. Seperti yang murid-murid dan ibu bapa tahu, bahawa sekarang kita dalam norma baharu Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Perak dan PPD Perak Tengah, mereka telah mengeluarkan satu surat yang bertarikh pada 2 Februari 2021 berkaitan dengan PDPR versi 2. Sebelum ini terdapat PDPR versi 1 pada tahun 2020 yang ibu bapa dan murid-murid telah alami pada tahun lepas. Tapi dengan norma baharu ini terdapat sedikit pembaharuan berkaitan versi 2.0 yang mana jadual PDPR adalah lebih ketat. Jadi berkaitan dengan PDPR, siapakah yang terlibat dengan PDPR ini? Yang pertama, sekolah perlu membuat jadual. Yang kedua ialah guru perlu mengajar pembelajaran dan pengajaran dari rumah. Kemudian murid yang terlibat dengan kelas masing-masing. Dan yang paling penting ialah ibu bapa yang perlu menyediakan peranti dan alat-alat untuk PDPR. Jadi yang pertama saya ingin menarik perhatian ibu bapa dan murid-murid, apakah objektif PDPR? Objektif PDPR yang pertama ialah ibu bapa, murid dan guru dapat menyesuaikan diri dengan pembelajaran baru dalam norma baharu kita sekarang. Yang kedua, semua pihak iaitu murid-murid, ibu bapa dan guru perlu memainkan peranan masing-masing. Yang ketiga, unit bimbingan dan kaunseling dari semasa ke semasa akan memberi motivasi dan bimbingan dengan pelbagai informasi tentang PDPR ini. Begitu juga tujuan PDPR adalah untuk merapatkan hubungan di antara guru dan ibu bapa serta murid-murid. Jadi, untuk pengetahuan ibu bapa dan murid-murid, kita akan ada jadual PDPR bermula 7.40 pagi sehingga 1.50 petang. Jadi, di sini ibu bapa dan murid-murid perlu ada ketahanan diri dan ketahanan mental yang kuat untuk bersama-sama dengan guru bagi menjayakan PDPR ini. Jadi PDPR versi 2.0 ini sama macam murid-murid berada di sekolah. Jadi ibu bapa perlu membimbing anak-anak bersama-sama untuk memastikan murid-murid ini betul-betul menjayakan ataupun sama-sama belajar dengan ibu ataupun dengan guru yang pada masa ketika itu. Jadi pembelajaran PDPR ni sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama ialah secara online. Online ni adalah seperti cikgu membuat Google Meet dan murid-murid berada di hadapan peranti ataupun laptop. Yang kedua ialah melalui
luar talian. Luar talian ni seperti guru-guru memberi kerja rumah dari buku teks ataupun daripada video pembelajaran. Jadi apabila ada internet ataupun ada capaian, ibu bapa ataupun murid-murid boleh sama-sama membuka video pembelajaran ini, kemudian ada latihan yang akan diberi dan ibu bapa perlu membimbing anak-anak masing-masing untuk menyiapkan kerja sekolah mereka. Yang ketiga pula ialah offsite. Offsite ni jika berlaku bencana lah. Ini diletakkan di pusat komuniti. Jika berlaku banjir, wabak dan sebagainya. Walau bagaimanapun, yang biasa dilakukan oleh guru ialah secara online dan offline ataupun dalam talian dan luar talian. Jadi apa peranan ibu bapa? Peranan ibu bapa dalam PDPR yang pertama ialah ibu bapa perlu betulkan mindset. Mindset ibu bapa iaitu bahawa anak-anak sekarang perlu menghadapi pembelajaran dalam talian kerana kita ada wabak yang bahaya iaitu COVID-19 ini dan para pelajar belum dibenarkan ke sekolah lagi. Jadi ibu bapa perlu meluangkan masa dengan anak-anak untuk membimbing anak-anak ini menghadapi ataupun menjalani PDPR. Ibu bapa juga sepatutnya menyediakan peranti ataupun alat yang cukup seperti laptop, pencapaian internet yang bagus supaya PDPR dapat berjalan dengan lancar. Seterusnya, apa peranan guru pula? Peranan guru pula ialah guru perlu mencipta satu pembelajaran PDPR yang kreatif ataupun yang menarik minat pelajar dengan jangka masa yang mencukupi agar kandungan isi pelajaran dapat disampaikan kepada murid-murid dengan baik. Jadi biasanya guru-guru akan pada waktu yang pertama, setengah jam yang pertama, guru-guru akan menyampaikan isi kandungan. Seterusnya, setengah jam yang kedua akan membuat latihan ataupun aktiviti dengan pelajar. Dan setengah jam yang ketiga ialah untuk membuat latihan ataupun menguji pelajar agar apa yang diuji ini boleh dicatatkan dalam PBD, iaitu pentaksiran bilik darjah. Jadi walaupun secara talian PBD para pelajar perlu dicatatkan. Untuk pengetahuan ibu bapa, PBD ini ada 6 tahap. Jadi tahap yang pertama ialah tahu. Tahu tahap pertama. Maksudnya ini kurang memuaskanlah. Yang kedua ialah tahu dan faham. Tahap yang ketiga ialah tahu. Dia tahu apa isi kandungan, dia faham isi kandungan dan dia boleh buat latihan. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah tahu, faham, boleh buat dengan beradab. Maksudnya buat dengan betul. Tahap yang kelima pula ialah tahu, faham, boleh buat dengan terpuji. Maksudnya boleh ada kreativiti, tersusun dan menjawab soalan dengan baik. Kemudian tahap yang paling bagus ialah tahap ke-6, iaitu tahu, faham, boleh buat dengan mithali. Mithali ni maksudnya murid-murid ni dia faham apa isi kandungan, dia tahu apa nak buat, kemudian dia boleh buat semua latihan yang diberi, kemudian dia boleh menjadi contoh kepada rakan-rakannya yang lain. Jadi diharapkanlah para pelajar kita ni boleh mencapai tahap 4, 5 dan yang cemerlang ialah tahap 6. Itu ialah peranan guru. Kemudian apa peranan murid pula? Peranan murid-murid ialah murid-murid kena tahu jadual PDPR. Jadual PDPR ini sentiasa diberi kepada murid-murid melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Guru tingkatan akan berikan. Jadi para pelajar kena bangun pagi macam waktu sekolah bersemuka. 7.40 pagi dah mula kelas sampai pukul 1.50.
ya. Jadi para pelajar kena mengikuti jadual yang telah ditetapkan, beri tumpuan fokus kepada isi kandungan yang disampaikan, beri kerjasama apabila cikgu minta respon, kena responlah, buat aktiviti yang diminta. Kemudian kena ada disiplin yang tinggi, ya, kerana dari 7.40 hingga 1.50 cuma kadang-kadang diberikan rehat selang setiap satu aktiviti itu adalah lebih kurang 5 minit, ya. Jadi para pelajar mesti ada motivasi untuk berjaya. Jadi diharap ibu bapa bantulah anak-anak masing-masing untuk mencipta kejayaan, ya, melalui PDPR. PDPR ini akan berakhir pada akhir bulan 3, ya. Dan para pelajar akan datang semula bersekolah secara bersemuka pada 5 hari bulan April, ya. Jadi kita lambat sikit daripada sekolah rendah, ya. Jadi itulah pentingnya PDPR, kerana apabila masuk sekolah bulan 4 nanti kita dah masuk bab 3, ya, masuk bab 3. Jadi itulah harapan saya kepada ibu bapa dan semua murid-murid, ya, patuh dengan jadual yang diberikan, ya, ikhlaskan hati, niatkan belajar kerana Allah dan jangan ponting PDPR, ya. Kamu kena berjaya walaupun dalam norma baharu, wabak yang masih ada lagi, kamu kena bersemangat untuk mencapai cita-cita kamu. Jadi dengan itu, ya, saya merasmikan program motivasi dan jangan ponting PDPR. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.